warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini adalah jemaah saya rasa Singapura yang pertama, wallahu a'lam, tapi yang tahu saya, tuan-tuan, jemaah saya pertama datang ke Hamra Hassan. Tempat bahasa ni Hamra Hassan, ulama mengatakan ada kata Hamra tu bermakna warna merah, wallahu a'lam, kena tanya Ustaz Nasir, dia lebih pakar dalam bahasa. Dan Asad tu adalah singa. Apa perbezaan tuan-tuan Hamra Hassan ni? Hamra Hassan ni satu lokasi yang mana ketiga pada 3 Hijrah berlakunya peperang Uhud. Peperang Uhud ni apabila mereka orang Islam di antara sahabat yang dekat Jabal Rahmah tu, mereka telah mengingkari perintah Rasulullah SAW supaya mereka tidak turun kerana diserang oleh Khalid bin Walid. Kerana apa mereka melihat harta ghanimah, mereka telah merasakan mereka perlu membantu orang Islam sedangkan tidak perlu pun. Tapi Allah Ta'ala tarbiyah disebabkan Uhud tu sendiri. Dan apa berlaku tuan-tuan ketika itu, ramai sahabat, di antara 70 sahabat telah gugur dalam Uhud. Di antaranya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan Hamzah ketika dia gugur Rasulullah SAW, dan Umar beritahu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu, dia cakap, tidak aku melihat ketika Rasulullah SAW menangis hanya ketika terhisak-hisak Rasulullah SAW, bukan meraung. Beza antara meraung dengan terhisak-hisak. Rasulullah SAW apabila itu jasad Sayyidina Hamzah, maka dia telah menangis terhisak-hisak. Kenapa tuan-tuan? Jasad Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh Washi. Washi telah membunuh Sayyidina Hamzah, hampir telah dibelahkan dadanya, tetapi ulama kata tak sempat Hindu untuk makan, tetapi telah dirosakkan muka Sayyidina Hamzah dari jemaah. Dan Rasulullah SAW telah menangis terisak-isak. Dan ulama beritahu tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan apa berlaku tuan-tuan, maka down, semua orang Islam down, termasuk sahabat ni, kerana ada satu penularan yang dahsyat sekali. Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan adalah satu orang sebelum dia masuk Islam, maka apa dia telah beritahu, dia cakap satu penularan yang dahsyat sekali ada untuk orang Quraisy kerana telah merosakkan jasad orang Islam. Dan dia cakap, aku tidak pernah menyuruh mereka lakukan, tetapi dan aku tidak menyokong mereka melakukan benda itu, dan aku pun tidak menghalang. Kenapa tuan-tuan? Pada hari itu orang Quraisy membalas dendam terhadap orang Islam, berlakunya Badar. Okey, apa berlaku tuan-tuan? Pada 15 Syawal berlaku Uhud, perang Uhud. Maka orang Islam telah kalah. Maka pada 16 hari bulan ketika subuh, orang-orang Quraisy telah pulang kepada Mekah. Tetapi mereka terlupa apa berlaku. Mereka belum tahluk ke Madinah Munawarah. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Apabila sahabat Uhud tu dia sebenarnya di dalam kawasan Madinah. Tapi waktu ketika tu benteng Madinah di depan ada satu gerbang ataupun dia punya tempat inilah, tempat halang tu, depan tu adalah Uhud. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Rasulullah suruh semua sahabat masuk. Dan ketika itu tuan-tuan, ramai sahabat daripada 1,000 orang, disebabkan bapa munafik tu kan, maka dia telah keluarkan 300 orang, dan telah gugur pada Uhud adalah lebih kurang 70 orang sahabat. Tinggal 630 orang saja orang-orang Islam ketika itu. Maka Rasulullah telah mereka suruh pulang. Dan ketika itu ramai orang telah injured. Ada mereka sampai kena 70 pukulan, 60 orang luka. Dan ketika itu Rasulullah semua berlakunya waktu subuh, maka Rasulullah mereka telah sembahyang subuh, dan tidak seramai sahabat yang telah pergi ke subuh. Sebab apa? Mereka telah luka tuan-tuan. Apa berlaku ketika itu? Maka wahyu Jibril AS telah turun kepada Rasulullah SAW, menyampaikan wahyu. Maka Allah SWT suruh Rasulullah SAW keluar kat mana tuan? Keluar daripada bumi Madinah untuk kejar pada orang Quraisy. Syarat dia tuan-tuan, syaratnya tak ada penambahan tentera yang sama. Mana yang luka pun semua akan dikeluarkan untuk kejar pada orang Quraisy. Kalau akal kita, fikiran kita kan tak logik, betul tak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab tengah sakit, tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan? Di sebalik itu ada benda yang Allah Ta'ala nak tarbiyah. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Maka Rasulullah suruh panggil Bilal, mengalungkan pada orang sahabat. Maka kembalilah mereka. Rasulullah ajak kamu perang, kembali untuk perang untuk mengejar orang-orang Quraisy, tetapi dengan syarat tentera yang sama. Jadi ada di antara sahabat mereka tak dapat menyertai perang waktu ketika Uhud. Maka jumpa Rasulullah SAW tak dibenarkan sama sekali. Cuma yang dibenarkan adalah siapa tuan-tuan? Hanya orang yang tentera waktu mereka berperang di Uhud, lebih kurang 630 orang. Dan apa berlaku tuan-tuan ketika itu? Maka semua telah berkumpul, sahabat dengan penat lelah. Apa berlaku tuan-tuan? Dia tarik kuda yang sama. Di antara sahabat, luka dia buka tuan-tuan, luka dia. Dan apa berlaku? Mereka tampal luka dia dan mereka buka. Mereka cakap, kali ini kita kena, itu perintah daripada Allah SWT. Dan ada tuan-tuan, baju besi mereka dah kotor, mereka tak tukar pun. Dengan darah-darah mereka keluar juga tuan-tuan. Kerana apa? Untuk mentaati perintah Allah dan dimeniuk oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Maka berlaku tuan-tuan, kuda yang sama yang pernah juga mereka tak tukar kuda, mereka tarik kuda yang sama. Kerana itu perintah Rasulullah SAW. Yang paling sedih tuan-tuan, dalam peperangan dulu ada 2 sahabat, umur dia 16 tahun. Saya pun tak tahu dekat mana nama sahabat tu, Allah Alam saya tak tahu. Tapi ada cerita dia dalam memang riwayat dia mengatakan, dia ni adik-beradik. Dan dia terluka hampir 70-80 pedang sebatan kaki dia. Dan mereka, Allah tuan-tuan, mereka tidak boleh berjalan.
Dan apabila dilawankan untuk mereka kembali untuk menyerang orang-orang Quraisy, maka abang dia beritahu, sana ni sekarang kita tengah duduk ni, siapa nak bantu kita? Tuan-tuan apa beritahu? Adik dia beritahu, abang dia beritahu, engkau hirit aku hirit engkau, sehingga kita berdepan dekat masjid berjumpa Rasulullah. Tuan-tuan, ketika mereka dihirit, abang dia tarik adik dia sampai satu lokasi yang mana dia tak mampu, dia tukar pada abang dia, adik dia. Adik dia tarik hirit abang dia tukar pada abang dia. Sampailah ulama beritahu ketika dia sampai dekat depan masjid tu, ramai orang Islam telah menangis. Tuan-tuan umur 16 tahun tuan-tuan, anak kita kat mana? Main bowling, main gadget. Tapi hari ini pengorban sahabat-sahabat tuan-tuan, saya nak menyaksikan pengorban sahabat-sahabat apa berlaku. Maka mereka telah keluar, mereka telah pergi ke Amrah Hasad untuk ke depan untuk mengejar orang Quraisy. Apa berlaku tuan-tuan orang Quraisy? Orang-orang Quraisy ni waktu dia perjalanan untuk antara Madinah pergi ke Mekah lebih kurang 3 hari. Dalam perjalanan 3 suku hari, mereka teringat, apa kita dah buat ni? Kita belum takluk, kita belum menang pun. Sebab kita belum takluk kota Madinah. Awalnya mereka keluar untuk takluk kota Madinah, tapi akhirnya mereka tak takluk kota Madinah. Cuma mereka berperang ke depan Uhud, mereka balik. Mereka rasa mereka telah menang. Dan cerita ni telah tersebar seluruh Arab mengatakan orang Islam telah dipukul begitu hebat sekali. Maka apa mereka cakap? Mereka balik. Dan mereka cakap ini satu strategi yang salah. Dia apa mereka buat tuan? Jadi mereka cakap dia tak ada cara ni, kita kena kembali ni. Kita kena kembali kepada mana? Kepada Madinah untuk menawan Madinah. Jadi waktu tu orang masyarakat apa nak berlaku. Jadi ketika itu Allah Ta'ala turunkan wahyu, Rasulullah telah keluar awal selepas subuh. Dekat mana tuan-tuan? Menuju ke Amrah Asad untuk berdepan dengan Quraisy. Ini perintah Allah SWT. Maka Rasulullah telah keluar, mereka dengan mana yang dengan kuda yang lemah, mereka keluar dengan pakaian yang dengan pakaian cuman camping, pakaian sama, baju perangannya, mereka keluar untuk menuju ke Amrah Asad. Dan ketika orang lepas duha tu, orang-orang Quraisy bermeeting dekat kita kena kembali ni. Maka dia cakap, okey, kita hantar spy. Jadi dia hantar spy tu, jumpa bapa pada bapa munafik kan. Siapa nama dia? Abdullah bin Salul kan. Maka dia jumpa. Mereka telah hantar surat kepada Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul beritahu, dia cakap benar. Muhammad telah keluar, Rasulullah telah keluar bersama tentera yang sama dan tidak dibenarkan sama sekali walaupun satu tentera yang baru untuk menyertai mereka. Jadi mereka orang Quraisy terdengar. Dia cakap, ini bahaya ni, macam mana kita lakukan ni? Dia cakap, ini pasti ni. Jadi mereka beritahu kalau mereka ni nak balas dendam. Orang-orang Quraisy rasa mereka ni orang Islam nak balas dendam. Dan dia kata, kali ni kalau kita perang, kita pasti kalah. Dan apabila kita kalah, maka berlaku mereka akan serang pada dekat kota Mekah Munawarah, Mukarramah. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Dan mereka mersyarat, akhirnya mereka beritahu macam inilah, kita pergi balik saja ke Mekah supaya kita tak dengar lah. Pasal satu Gaza Arab katakan orang Quraisy telah menang. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Kita balik, kita pura-pura tak dengar. Jadi ketika itu seluruh Arab terdengar. Maka dia hantar lagi satu spy, saya lupa nama, Mudad bin Hafiz, saya tak lupa dia ni di antara mereka yang selalu orang-orang kafir, orang Quraisy hantar untuk menakut-nakutkan orang Islam. Dan ketika dia datang, dia memang ready untuk mati. Dan ketika itu dia jumpa Rasulullah telah pancakkan di kawasan sini 3 hari tentera Islam berdiri, dan Rasulullah tunggu orang-orang Quraisy untuk datang. Natijahnya tuan-tuan, apabila dia datang, dia cakap dengan tentera dia, orang mukmin ni, dia cakap, sesungguhnya kau tahu tak, Quraisy telah bawa backup hampir 4,000 orang telah datang untuk serang korang. Dia cakap, dan kau tahu pasti korang akan kalah habis. Keadaan korang macam ini. Ramai-ramai apa berlaku, korang akan lemah. Jadi apa tuan-tuan, sahabat serentak tengok beliau apa sahabat cakap, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah saja. Dan orang Quraisy tengok, ini kerja gila ni, tak ada orang melakukan. Maka dia telah balik. Dia cakap Quraisy, lebih baik kamu balik sebab tentera ni memang pergi untuk mati syahid. Dan sahabat-sahabat mari ni for die. Daripada Rasulullah SAW pancak dekat situ. Dari orang-orang Quraisy baik. Apa berlaku tuan-tuan dengan hikmat Allah SWT? Apa berlaku? Maka antara Amrah Asad ni tempat laluan pedagang orang-orang Quraisy. Maka orang-orang setelah terdengar, rupanya bukan Islam kalah. Apa berlaku tu? Islam kejar orang Quraisy lari. Tuan-tuan tengok hikmat pada Allah SWT. Jadi apa berlaku tuan-tuan cakap betul. Jadi orang dagang cakap, betul lah Islam tu. Saya tanya, yang Muhammad apa berlaku? Dia cakap, kami tengah tunggu orang Quraisy untuk datang kembali, untuk kami berperang. Jadi hikmah dia, apabila mereka lihat, oh ini rupanya, jadi 3 hari berturut-turut kat situ, orang-orang pedagang cakap, ini betul lah cerita ni, orang Islam tunggu ni, tentera Muhammad kat sini, tetapi orang Quraisy tak patah balik. Jadi berlaku terluar seluruh Arab Islam mengenai orang Quraisy telah kalah dalam peperangan. Maka dekat situ tuan-tuan, Allah Ta'ala tarbiyah para sahabat tuan-tuan. Apa berlaku? Sahabat rasa baru, Masya Allah, hari ini rupanya bukan kami kalah, kemenangan Allah SWT telah beri bagi kami. Jadi setelah berlaku Amrah Asad, ulama beritahu tentera elit Rasulullah SAW ni, orang standby. Dia cakap Rasulullah SAW, kalau kau ajak kami untuk serang Mekah pun kami akan lakukan.
Jadi 630 sahabat ni semua di antara mereka dari elit. Setiap kali peperangan mereka akan involve, termasuk peperangan Hunain, peperangan Khandaq, ni semua akan berlaku. Dan sahabat ni memang ready to go. Selepas wafat Rasulullah SAW pun, di antara sahabat yang diberikan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk perang, mereka semua terlibat dalam peperangan ni. Dan dekat sini dikatakan elite force of orang-orang Islam, tentera Islam. Jadi dekat sini tuan-tuan begitu hebat sekali. Dan ulama beritahu sahabat tu down. Anas bin Nadar, ada satu sahabat Anas bin Nadar ketika dekat Uhud, ketika Sayyidina Umar pun dah jatuh kan, waktu orang Islam dah kalah. Orang fikirkan Sayyidina Hamzah, Rasulullah telah meninggal. Pada dia ada satu sahabat, Allah saya lupa nama dia, Anzalah ke muka dia lebih kurang sama dengan Rasulullah SAW, maka dia dah gugur. Maka pun aku tuan-tuan, sahabat Sayyidina Umar pun dah down, memang tak boleh bergerak lagi, orang Islam diserang. Anas bin Nadar beritahu dekat apa kamu tunggu lagi? Dia cakap sesungguhnya Rasulullah SAW telah meninggal. Kalau Rasulullah SAW telah meninggal, maka kita menuju kepada yang sama, kita nak mati syahid. Jadi apa? Baru ketika itu orang Islam bangkit kembali. Jadi banyak tergugurnya orang Islam ketika itu. Maka dekat Amrah Hasad Allah Ta'ala tarbiyah orang Islam, mereka rasa mereka kalah, tetapi Allah Ta'ala tarbiyah mereka semua bangkit semula tuan-tuan. Bangkit semula mereka selama ni, dan telah tersebar seluruh Arab mengatakan orang Islam telah mengejar orang Quraisy telah lari. Dekat situ Allah Ta'ala tarbiyah nama orang Islam dekat situ. Jadi tuan-tuan, walhal kurihal apa saya nak cakap, satu peperangan yang sangat dahsyat sekali berlaku waktu Syawal. Kalau Syawal kita kat mana tuan? Kita masih hari raya lagi tuan-tuan. Satu bulan, orang Melayu ni pada raya 1 bulan. Jadi saya nak beritahu, jadi Amrah Hasad ni menunjukkan satu penamparan yang hebat kepada orang. Dan tidak mustahil bagi manusia. Saya pesan tuan-tuan, tidak mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kekuasaan Allah SWT. Jadi Amrah Hasad ni adalah main peranan supaya bangkitnya orang Islam. Seketika tu, selepas habisnya Khandaq, peperangan Uhud, Khandaq, itulah berlaku mana Rasulullah SAW mula kejar pada orang-orang telah betray pada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan dah sampai dekat sini. Inilah tempat tapak mana 630 sahabat yang begitu suka sekali tuan-tuan, sedih dengan keadaan mereka, baju yang sama, kuda yang sama, keletihan kerana kenapa? Untuk menaikkan nama agama Islam. Jadi tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan ke sini tuan-tuan. Inilah lokasi sebenarnya Amrah Hasad. Dan tuan-tuan percayalah, tuan-tuan adalah syarikat saya, tuan-tuan dan jemaah saya yang pertama kami sampaikan Amrah Hasad. Saya khusus pada hari ini, saya sengaja nak tahu dalam sejarah apa berlaku selepas Uhud. Uhud adalah satu benda yang sedih sekali. Kalau kita akan cerita insya-Allah besok, kita akan dengar perang Uhud, pengorbanan sahabat. Pada hari ini tuan-tuan kena buka mata hati tuan-tuan. Tuan-tuan semua kena buka hati tuan-tuan. Bagaimana hari ini pengorbanan sahabat dan juga Rasulullah SAW.